Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazurah binti Kamarudin bersama dua lagi rakan saya, Muhammad Basit dan juga Nur Adlina. Kami akan membentangkan hubung kait konsep transformasi generatif dengan proses pembentukan dan susunan ayat. Okey, baiklah. Sekarang kita akan menerangkan tentang konsep transformatif generatif. Okey, generatif ni bermaksud menerbitkan iaitu bermula daripada unsur-unsur yang terhad dan kemudian akan bertambah dan berkembang untuk menerbitkan unsur yang lebih besar melalui beberapa proses menurut rumus-rumus yang tertentu. Okey, transformasi pula bermaksud mengubah atau menukar iaitu menuliskan semula. Dalam konteks ni, ini bermakna menuliskan semula bentuk struktur ayat asas atau ayat yang asal kepada bentuk struktur yang lain tanpa mengubah atau menghilangkan makna asalnya. Okey, kajian transformasi generatif dibuat berdasarkan kenyataan bahawa seseorang penutur asli sesuatu bahasa berkebolehan untuk membentuk dan memahami pertuturan yang belum pernah mereka dengar kerana mereka dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. Okey, penutur asli juga boleh membezakan berbagai-bagai jenis struktur ayat, mengenali sama ada sesuatu ayat adalah gramatis ataupun tidak, dan membentuk, mengenali serta memahami ayat tidak terkira banyaknya. Oleh itu, analisis transformasi generatif bertujuan membentuk rumus-rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berdasarkan pengetahuan penutur asli sesuatu bahasa. Rumus-rumus yang disediakan itu akan membolehkan orang lain yang tidak tahu bahasa itu membentuk ayat-ayat dalam bahasa berkenaan. Kesimpulannya, analisis transformasi generatif bertujuan untuk membentuk rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berasaskan pengetahuan penutur asli bahasa tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep ayat terbitan. Okey, ayat terbitan ialah hasil daripada proses gramatis yang melibatkan pelaksanaan rumus-rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau sesuatu frasa. Okey, proses penerbitan ayat ialah proses menghasilkan ayat baharu daripada ayat yang sedia ada dengan menggugurkan subjek atau kata ganti nama diri kedua. Terdapat 3 proses penerbitan ayat dalam bahasa Melayu, iaitu yang pertama adalah pengguguran, yang kedua adalah penyusunan semula dan juga yang ketiga adalah perluasan. Saya akan menerangkan tentang proses pengguguran. Okey. Proses pengguguran adalah proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu. Unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud. Terdapat 4 jenis pengguguran utama, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, pengguguran frasa predikat, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif dan juga pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek yang terbahagi kepada 2, iaitu subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah dan juga subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Okey. Pengguguran subjek bagi kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Dalam ayat suruhan, kata ganti nama diri orang kedua yang berfungsi sebagai subjek selalunya digugurkan. Sebagai contoh ayat, engkau makanlah dahulu. Ayat suruhan yang digugurkan subjek kata ganti nama diri orang kedua, iaitu engkau, menjadikan ayat makanlah dahulu. Okey, pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk, contoh ayat, Azmi sangat kecewa kerana Azmi gagal dalam peperiksaan. Okey, apabila dibuang pengguguran subjeknya, ayat akan menjadi Azmi sangat kecewa kerana gagal dalam peperiksaan. Baiklah, seterusnya adalah untuk pengguguran frasa predikat. Yang pertamanya adalah pengguguran seluruh frasa predikat terdiri daripada salah satu yang berikut, iaitu yang pertama frasa nama, yang kedua frasa kerja, yang ketiga frasa adjektif dan yang keempat adalah frasa sendi nama. Sebagai contoh untuk frasa kerja, contohnya guru-guru menaiki bas itu, murid-murid sekolah menaiki bas itu, guru-guru menaiki bas itu dan murid-murid sekolah menaiki bas itu. Apabila mengalami pengguguran frasa predikat, ayat akan menjadi guru-guru dan murid-murid sekolah menaiki bas itu. Okey, sebagai contoh untuk frasa adjektif, penyanyi itu riang gembira, penari itu riang gembira. Penyanyi itu riang gembira dan penari itu riang gembira. Apabila digugurkan frasa predikat, ayat akan menjadi penyanyi dan penari itu riang gembira. Baiklah, yang keduanya adalah pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Pengguguran oleh tambah frasa nama dalam ayat pasif. Dalam binaan ayat pasif, struktur oleh tambah frasa nama yang mengikuti kata kerja boleh digugurkan. Contohnya,
Segerombolan perompak diburu habis-habisan oleh penjaga keselamatan. Apabila digugurkan sebahagian frasa predikat, ayat akan menjadi segerombolan perompak diburu habis-habisan. Baiklah, yang seterusnya adalah pengguguran kata bantu yang serupa. Kata-kata bantu yang serupa yang hadir dalam predikat frasa kerja dan juga predikat frasa adjektif boleh digugurkan sehingga tinggal satu sahaja, iaitu yang pertama. Contohnya seperti dalam ayat matahari belum terbit, matahari belum bersinar. Matahari belum terbit dan matahari belum bersinar. Apabila mengalami proses pengguguran, maka ayat akan menjadi matahari belum terbit dan bersinar. Contoh yang kedua adalah Alia boleh menari, Alia boleh menyanyi. Alia boleh menari dan Alia boleh menyanyi. Apabila mengalami proses pengguguran, ayat akan menjadi Alia boleh menari dan menyanyi. Seterusnya adalah pengguguran frasa nama sebagai objek yang serupa. Objek itu digugurkan sehingga tinggal satu sahaja, iaitu objek yang terakhir. Contohnya, Hamid menyepak penjahat itu, Hamid menumbuk penjahat itu. Hamid menyepak penjahat itu dan Hamid menumbuk penjahat itu. Apabila mengalami proses pengguguran, maka ayat akan menjadi Hamid menyepak dan menumbuk penjahat itu. Dapat kita lihat di sini perkataan menumbuk penjahat itu tidak diulang semula. Okey. Seterusnya adalah pengguguran frasa nama sebagai frasa objek kata kerja yang membawa makna adjektif. Okey, frasa nama sebagai objek boleh digugurkan dalam keadaan selepas kata kerja transitif yang membawa makna adjektif. Okey, contohnya, kejadian itu sangat menyedihkan Beta. Apabila mengalami proses pengguguran frasa nama, maka ayat itu akan menjadi kejadian itu sangat menyedihkan. Okey, baiklah. Seterusnya adalah pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Contohnya, orang tua itu bapa saya, orang tua itu memakai serban. Orang tua yang memakai serban itu bapa saya. Yang memakai serban itu bapa saya. Okey, baiklah. Yang terakhir adalah pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama. Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama, kata nama inti tambah penerang, boleh digugurkan sehingga yang tinggal hanya bahagian penerangnya, mungkin bukan daripada kelas kata nama. Contohnya, kegiatan beriadah amat digalakkan. Beriadah amat digalakkan. Yang kedua, tabiat merokok membahayakan kesihatan. Merokok membahayakan kesihatan. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Adlina. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses penyusunan semula. Okey, proses penyusunan semula ini menurut Safiah Karim 2016, dia mengatakan bahawa proses penyusunan semula ayat-ayat biasanya akan mengakibatkan berlakunya perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu dalam sesuatu ayat. Okey, seterusnya Safiah Karim ini juga dia mengatakan bahawa akan berlaku penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. Manakala proses penyusunan semula ayat-ayat ini tidak membawa perubahan makna bagi ayat asal. Okey, maknanya dia tidak membawa perubahan makna ni, maknanya apabila berlaku pengguguran ataupun penggantian kata tidak mengubah makna ayat tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis proses penyusunan semula. Okay, terdapat 3 jenis proses penyusunan semula. Boleh lihat pada slide di sebelah, iaitu proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek dan proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dan yang terakhir proses penyusunan semula melalui ayat songsang. Okey. Sebenarnya kita pergi kepada proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Okey, proses ini ia berlaku melalui proses transformasi pasif. Kenapa dia mengatakan transformasi pasif? Kerana ia menyebabkan suatu ayat aktif akan merubah kepada ayat pasif menggunakan proses transformasi pasif. Bagi contoh ayat aktif. Arif membaiki kereta. Ayat aktif ini akan melalui proses transformasi pasif untuk menjadi ayat pasif dengan menambah kata ataupun pengguguran kata. Contohnya, tadi Arif membaiki kereta itu, dia bertukar menjadi kereta itu dibaiki oleh Arif.
Maknanya di sini terdapat penambahan kata, iaitu penambahan imbuhan di dan penambahan perkataan oleh. Okay, seterusnya contoh ayat yang kedua iaitu monyet menggigit pelancong itu. Ayat ini juga melalui proses transformasi pasif. Ia menjadi pelancong itu digigit oleh monyet. Terdapat imbuhan di pada kata kerja dan penambahan oleh dalam ayat tersebut, tetapi ayat tersebut tidak mengubah makna ayat asal. Okey. Seterusnya kita boleh lihat ayat tersebut dapat diterangkan melalui rajah pohon. Dapat dilihat pada slide sebelah. Rajah pohon ini, perkataan A, huruf A itu mewakili ayat, S itu mewakili subjek, P itu mewakili predikat, FN itu mewakili frasa nama, FK itu mewakili frasa kerja dan kata nama itu adalah KN, KK itu adalah kata kerja, KT itu adalah kata tuju. Okay. Kita ambil ayat Arif membagi kereta itu. Okay. Ayat Arif membagi kereta itu, boleh lihat rajah pohonnya sebelah, dia melalui proses transformasi pasif menjadi kereta itu dibaiki oleh Arif. Maknanya di situ diubah, dia menambah perkataan imbuhan di dan perkataan oleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses yang kedua, iaitu proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Okey, proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek ini dia nak menjadikan frasa nama dalam ayat pertama yang menjadi predikat tu nak menjadikan frasa nama tersebut kepada objek. Lepas tu maknanya ayat ni dia perlu melalui proses transformasi penyusunan semula. Okey, contoh ayat, kakak memberi ibu wang. Manakala ayat ni akan melalui proses transformasi dibentukkan kepada kakak memberi wang kepada ibu. Okey, ayat yang kedua, Badrul mengajar adiknya matematik. Dia melalui proses transformasi dia menjadi Badrul mengajarkan matematik kepada adiknya. Okey, mari kita lihat apa yang berbezanya antara perubahan selepas daripada perubahan itu. Okay, contoh ayat pertama tadi, kakak memberi ibu wang. Okay, kakak memberi ibu wang, wang tu frasa nama. Tetapi frasa nama ini dia tidak menjadi objek kerana perkataan memberi dalam ayat pertama itu adalah kata kerja. Kata kerja ini diterangkan, kata kerja inilah ia akan menentukan sama ada frasa nama belakang dia itu ialah objek ataupun predikat. Dalam ayat pertama ni, wang tidak dikatakan sebagai objek kerana wang ni tidak berada selepas daripada kata kerja. Nak menjadikan wang ni sebagai objek, dia perlu melalui proses transformasi semula. Transformasi semula ini dia menjadikan kakak memberi wang kepada ibu. Wang ni dia akan hadir selepas kata kerja. Jadinya wang ni sebagai objek tepat lah sebab dia hadir selepas kata kerja. Okay. Untuk melihat dengan lebih jelas, boleh lihat slide di sebelah melalui rajah pohon bagi penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Okay, seterusnya kita pergi pada frasa yang ketiga, iaitu proses penyusunan semula melalui ayat songsang. Okay. Mula-mula proses ini dia berlaku pada ayat songsang, iaitu ayat yang mempunyai kedudukan subjek di belakang dan predikat di hadapan. Manakala proses ini juga dia berlaku pada ayat yang mengandungi keterangan tempat, keterangan masa, keterangan syarat, keterangan musabab dan seumpamanya. Kerana ayat-ayat tersebut ini boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan. Maknanya ayat-ayat yang ada keterangan masa, syarat apa tadi tu, dia boleh disongsangkan untuk memfokuskan benda yang ada dalam ayat tersebut. Contoh ayat ni. Contoh ayat pertama, Ain sampai di Kuala Lumpur semalam. Okay, ayat ini adalah ayat aktif, ayat biasa. Kalau kita nak songsangkan dia, contoh kita nak songsangkan tapi kita nak menerangkan masa, ayat itu akan menjadi semalam
Ain sampai di Kuala Lumpur. Ayat ni menerangkan masa sebab semalam daripada ayat biasa tadi, ayat aktif tadi, dia ambil semalam letak kepada di hadapan. Dia jadilah songsang, tapi ayat songsang ini yang menerangkan masa. Maka ayat ini telah melalui proses penyusunan semula ayat melalui ayat songsang. Maknanya dia melalui transformasi lah. Okay. Kalau ayat ni dia nak memfokuskan kata kerja, dia kena macam ni. Sampai di Kuala Lumpur Ain semalam, maknanya dia letak kata kerja di hadapan. Dia songsangkan, dia letak kata kerja di hadapan. Dia melalui proses transformasi penyusunan semula melalui ayat songsang. Okay, contoh ayat yang kedua, budak nakal itu pergi ke sungai. Ini ayat biasa. Ayat aktif, dia akan melalui proses transformasi, ditukar kepada ke sungai budak nakal itu pergi. Ayat ini dia menerangkan tepat kerana dia melalui proses transformasi, tapi dia songsangkan, dia meletakkan kata tempat di hadapan. Okey. Contoh ayat kedua pula. Transformasi yang kedua pula, dia kata pergi ke sungai budak nakal itu, iaitu memfokuskan kata kerja, dia meletakkan kata kerja di hadapan. Okey. Seterusnya kita teruskan kepada proses perluasan. Okay, seterusnya kita pergi kepada pembentang yang ketiga, iaitu untuk menerangkan tentang proses perluasan. Tadi kita telah melihat cara suatu ayat baharu diterbitkan daripada satu struktur ayat yang lain melalui proses pengguguran, proses perluasan. Satu lagi proses penerbitan ayat ialah jenis yang menambahkan unsur-unsur dalam ayat yang baharu yang dikenali sebagai proses perluasan ayat. Saya akan memberikan penerangan yang jelas mengenai proses perluasan ayat. Dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis perluasan, antaranya perluasan frasa nama sebagai subjek, perluasan frasa predikat, perluasan dengan kata hubung, dan akhir sekali perluasan melalui proses komplementasi. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada perluasan frasa nama sebagai subjek. Macam mana kita nak luaskan frasa nama subjek? Apa itu frasa nama subjek? Frasa nama ialah subjek yang boleh diluaskan melalui proses relativisasi, iaitu proses pemancangan ayat ke dalam satu ayat lain sebagai frasa relatif kepada subjek ayat yang menerima pancangan. Cara relatif terbentuk dengan menggunakan kata relatif yang, maknanya secara ringkasnya melalui bahasa yang mudah dipahami lah. Kita nak panjangkan Kita nak panjangkan subjek tu dengan menggunakan kata hubung relatif yang. Okey, contoh ayat di sini, haiwan itu kucing saya. Haiwan itu sangat jinak. Jadi kita tengok macam mana ayat ini diluaskan. Asalnya subjek tu haiwan itu. Asalnya subjek haiwan itu, kita boleh tengok. Boleh tengok dekat gambar sebelah kiri dan kanan slide. Asalnya subjeknya ialah haiwan itu. Apabila subjek diperluaskan, dia menjadi haiwan yang sangat jinak itu. Haiwan yang sangat jinak itu subjek dah diperluaskan. Okey. Dan predikatnya sangat jinak. Apabila kedua-dua dicantumkan menjadi haiwan yang sangat jinak itu kucing saya. Makna subjek dia dah diperluaskan. Okey. Ini yang dikatakan kita perluaskan frasa nama subjek. Asalnya haiwan itu. Haiwan itu dia frasa nama subjek ni tak luas sangat. Apabila kita luaskan ni jadi haiwan yang sangat jinak itu. Maknanya kita luaskan frasa nama subjek. Okey. Seterusnya kita akan pergi pula kepada perluasan frasa predikat. Perluasan frasa predikat ni dia lebih kurang je dengan perluasan frasa nama subjek tadi, kerana dia menggunakan proses relativisasi dan kata hubung yang juga. Okey. Apa itu perluasan frasa predikat? Perluasan frasa predikat boleh terjadi jika frasa nama menjadi subjek dalam ayat yang dipancangkan. Contohnya sini kita tengok pada ayat pertama, Ali mengusik budak itu.
budak itu cantik. Kita perluaskan predikat dia, iaitu predikat yang diluaskan mengusik budak yang cantik itu. Ali sebagai subjek. Jadi ayat dia jadi Ali mengusik budak yang cantik itu. Predikat dia telah diperluaskan. Contoh ayat yang kedua pula, kakak membaca buku itu. Buku itu tebal. Okey, kita perluaskan predikat dia. Kita perluaskan menjadi membaca buku yang tebal itu. Kakak berfungsi sebagai subjek. Dan ayat dia menjadi kakak membaca buku yang tebal itu. Okay. Ini raja pohon bagi proses perluasan predikat tadi. Boleh tengok dekat sini untuk lebih memahami pasal proses perluasan frasa predikat tadi. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada perluasan dengan kata hubung. Apa itu perluasan dengan kata hubung? Perluasan dengan kata hubung merupakan penggabungan dua konstituen yang sama dalam ayat dengan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, jika, walaupun. Semua jenis kata hubung kita boleh guna dalam perluasan dengan kata hubung ni. Okey. Tiap-tiap kata hubung ini boleh digunakan bagi menggabungkan dua ayat atau lebih untuk menghasilkan ayat terbitan yang bersifat perluasan. Biasanya keterangan, ayat gabungan. Contohnya kat sini kita tengok, kita tidak boleh menonton wayang. Ayat yang kedua, kita tidak ada tiket. Setelah menggunakan kata hubung jika, ayat yang digabungkan, kita tidak boleh menonton wayang jika tidak ada tiket. Mana ayat ini diperluaskan. Daripada dua ayat menjadi satu ayat tapi diperluaskan. Akhir sekali kita akan pergi pula kepada perluasan melalui proses komplementasi. Okey, apa itu perluasan melalui proses komplementasi? Proses yang mengubah sesuatu ayat menjadi satu frasa nama dan memancangkannya pada suatu ayat lain sehingga menghasilkan perluasan kepada ayat tersebut. Seringkasnya, perluasan melalui proses komplementasi ini ialah proses yang mencantumkan suatu ayat dengan ayat yang lain dengan menggunakan kata hubung komplementasi. Contohnya, kata hubung komplementasi ada 4, iaitu bahawa, untuk, supaya, dan akhir sekali agar. Okay. Kita tengok contoh ayat di bawah. Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat. Okey, ayat asal dia melaporkan sesuatu. Apabila diperluaskan, dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat. Dia menggunakan kata hubung komplement bahawa untuk meluaskan ayat tersebut. Asalnya melaporkan sesuatu, ayat dia pendek saja, tak panjang. Apabila kita luaskan dengan menggunakan kata hubung bahawa, dia jadi lebih panjang. Okay. Secara rumusan pada perluasan ayat tadi, kita dapat memperluaskan frasa nama subjek dan seterusnya. Kita memperluaskan frasa nama predikat. Yang ketiga, kita memperluaskan dengan kata hubung. Kita menggabungkan ayat tu menjadi ayat yang majmuk dengan menggunakan kata hubung. Dan akhir sekali, rumusan dia kita meluaskan melalui proses komplementasi. Kita menggunakan kata hubung komplementasi untuk meluaskan lagi ayat itu. Okay, seterusnya kita akan pergi pula kepada transformasi komplementasi frasa kerja. Ini ialah contoh-contoh ayat yang terhasil daripada pelaksanaan transformasi komplementasi frasa kerja. Contohnya ialah, pertama, mereka pergi menjual ikan di pasar. Ayah bangun mengambil buku. Pelajar itu tidur berdiri. Perawan itu duduk menangis di atas tangga. Ayat akhir sekali, kami pergi membeli belah. Seterusnya ialah syarat penting untuk memungkinkan transformasi komplement frasa kerja berlaku apabila kesamaan identiti perlu ada antara kedua-dua frasa nama yang menjadi subjek dalam ayat induk dan ayat yang dipancangkan. Adanya kesamaan identiti yang
kedua-dua frasa nama tersebut, frasa nama yang menjadi dalam ayat yang dibacakan itu akan digugurkan. Dan akhir sekali melalui proses atau rumusan pengguguran kesamaan frasa nama. Okey. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sudahi pembentangan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ini rujukan untuk pembentangan kami.